أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا بالمشيئة. والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث بباهر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kedua perkataan seperti dikatakan bagi muslim, hai kafir, atau Yahudi, atau Nasrani, atau aku berlepas daripada Allah, atau daripada Nabi, atau daripada Quran, atau daripada Islam, dan seperti mensenda-sendakan dengan Quran. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala, yang setengah daripada mana yang kedua daripada tiga sebab kepada boleh jadi murtad, boleh berlakunya riddah. Riddah itu makna terkeluarnya seorang itu daripada agama Islam, terputus hubungannya dengan Islam. Wal'iyadzabillah. Jadi yang keduanya ialah dengan sebab perkataan. Jadi yang pertamanya dengan i'tiqad. Jadi yang i'tiqad itu kita tidak tahu. Kerana bahagia dalam hati, benda duduk dalam hati. Sehingga seorang itu dia menzahirkan. Menzahirkan dengan perkataan ataupun dengan mana perbuatan. Namun semata-mata seseorang itu dia beriktikad dengan i'tiqad yang batilah, yang tak betul, yang salah, yang bercanggah, itu maksudnya i'tiqad yang membatalkan iman. Ada kadang-kadang i'tiqad itu tidaklah sampai kepada membatalkan iman. Cuma dia boleh jadi orang panggil mencedera, mencalarkan iman itu. Jadi akidah-akidah yang batal, mana i'tiqad yang membatalkan, maknanya akidah, maknanya sebagaimana yang kita belajar. Yang wajib bagi Allah Ta'ala itu dikatakan tidak wajib. Bahawa Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat yang wajib. Kemudian menisbatkan sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang harus bagi Allah Ta'ala dikatakan tidak harus. Jadi maksudnya, itu i'tiqad begitu, makna i'tiqad yang membatalkan iman. Namun kita tak dapat mengetahuinya. Malaikat kalau dia menzahirkan akan dia, ialah melalui perkataan dan perbuatan. Jadi yang keduanya ialah melalui perkataan. Melalui perkataan seorang itu boleh saja tergelincir daripada akidah Islam. Seperti dikatakan bagi orang Islam, bagi Muslim. Dia kata bagi Muslim, dia kata hai kafir, hei orang kafir. Sedangkan orang itu ialah orang Islam. Maksudnya zahirnya dia adalah orang Islam. Lalu dikatakan kepadanya, orang yang mengatakan kepada orang Islam, hai kafir, hei Yahudi, hei Nasrani. Dia terbalik kepada orang yang berkata itu.
Kalau orang yang kita katakan itu tidak sebegitu. Jangan kita kata makna, jangan Yahudi, Nasrani, hei kafir. Jadi, kita manusia ni, kita kadang-kadang memanglah kita ni dalam kehidupan ini, ada yang suka kepada kita, ada yang tak suka, kita berbala, bercanggah pendapat, bersalahan pandangan. Jadi kalau tidak ada perkara-perkara yang menjadikan seorang itu jadi terkeluar daripada akidah Islam. Jangan berani-berani, jangan bermudah-mudah. Jangan bermudah-mudah. Kalaupun misal katalah seorang itu, dari segi pandangan kita dan segi pengajian kita, kalau kita tidak pasti dengan cerak, dengan pastinya, lebih baik jangan kita labelkan dia. Melainkan memang telah jelas terang. Dan kita bertanya kepada orang-orang yang ahli di dalam memahami, orang panggil hal akidah ini, dengan perkataan dia macam itu sudahkah dia terkeluar daripada Islam? Perbuatan dia begini, adakah itu telah membatalkan iman dia? Kalau selagi mana seorang itu masih Islam, yang kita khitabkan dia dengan kata hei kafir, kita kata, ataupun Nasrani, Yahudi, kerana Yahudi, Nasrani itu kafir lah. Maka boleh menyebabkan orang itu terbatal akidahnya. Atau dia kata, aku berlepas daripada Allah Ta'ala. Ana bari'un minallah. Aku berlepas daripada Allah Ta'ala. Maksudnya aku tidak ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Tak ada hubung kait dengan Allah. Tu kata macam tu. Jadi perkataannya sebegitu, maksud dia tidak ada hubungan dah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa lagi? Kalau tidak, itu orang panggil menhuraikan, orang panggil simpulan imannya. Keimanannya terhadap ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata aku berlepas diri daripada Allah Taala. Mana aku putus daripadanya, aku putus hubungan. Ya macam kita sama-sama manusia lah. Kalau kita manusia ni, kita dua ni putus. Putuslah hubungan. Berkasih ataupun orang panggil suami. Ini dengan Allah Subhanahu Wa Taala, aku bari'un. Bari'un ni berlepas diri. Berlepas, biasa orang kata berlepas diri. Tak ada hubungan dah dengan Allah. Itu menjadikan seorang itu jatuh kepada murtad. Atau daripada Nabi, aku berlepas diri daripada Nabi, aku tidak ada kaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tak sebut Allah sallallahu alaihi wasallam dah. Aku tak ada hubungan dah dengan Muhammad. Dia sebut gitu ya. Yang maksud dia ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana aku tak ada kaitan, aku sudah terputus hubungan. Jadi perkataan ini menjadikan seorang itu boleh jadi murtad. Atau daripada Quran. Samalah. Allah, Nabi, Quran. Tak ada kaitan dengan Quran. Misalnya orang dia melakukan suatu perkara yang salah pada agama, lalu dibacakan ayat Quran kepadanya untuk menyatakan kepadanya bahasanya perbuatan itu salah. Quran menyatakan salah perbuatan awak. Oh, saya tak ada kaitan dengan Quran, dia kata. Dia tidak mau berhenti kepada Al-Quran maksudnya. Jadi kalau dia tu mana tak dengar kata, masih lagi meneruskan kejahatannya setelah dinyatakan ayat yang melarang benda itu, tapi tanpa dia mengatakan begitu, tu hinggalah. Maknanya tidaklah jadi membatalkan akidah, cuma berdosa. Sudah diberitahu, mana masih terus lagi. Itu maksudnya degil. Keras kepala masih lagi dengan, tetapi perangai-perangai sebegitu adalah bahaya. Apabila disebutkan kepada kita Al-Quran yang bercanggah dengan perbuatan kita, walaupun kita tak kata seperti tadi, kalau kata seperti tadi itu dah habislah. Tetapi kita masih keras melakukan perkara yang ditegah oleh Quran itu. Begitu dibacakan ayat Al-Quran, kita tak kata aku berlepas daripada Quran, tetapi masih meneruskan sikap melakukan perkara yang dilarang oleh Al-Quran. Dia akhirnya benda tu dia tidak akan berhenti di situ sahaja. Dia akan semakin merebak macam penyakit.
penyakit tubuh badan. Dia merebak. Daripada sedikit semakin banyak, semakin banyak. Dan bila kita dah terbiasa dengan mengingkari apa yang dinyatakan oleh Quran dari sudut perbuatan kita. Yang kalau larangan Al-Quran itu kita masih lagi terus melakukannya. Sehingga apabila dibacakan kepadanya kita masih lagi meneruskan. Atau kita melakukan perkara mana meninggalkan perkara yang disuruh, diperintahkan oleh Al-Quran. Dibacakan ayat Quran masih tidak memberi kesan. Lama kelamaan. Orang panggil, maksudnya macam kita dengan manusia lah juga. Kita manusia ni apabila kita dah ingkar dia, ingkar. Lama-lama kita dengan dia tu dia akan jadi renggan. Kita dengan Allah, dengan Al-Quran, dengan Nabi. Bila kita ambil mudah untuk tidak mentaati perintah Allah, perintah Rasul. Akhirnya itu dah menjadi kebiasaan kita dan kita rasa mudah dalam hal ini. Dalam pekerjaan agama. Sebab itu apabila orang baca Quran, apabila sahih maknanya itu ialah larangan terhadap apa yang kita sedang buat. Kita berhenti. Walaupun kita begitu sangat suka dengan perkara itu. Supaya itu tidak membiasakan diri kita dengan bermudah-mudah dengan larangan Al-Quran. Jadi dia kata, saya tidak ada kaitan dengan Quran. Awak bacalah berapa ayat pun, saya tak kisah. Saya tak peduli. Sebab saya tak ada kaitan dah. Bermakna, maksud tidak ada kaitan Al-Quran. Kerana Al-Quran itulah kitab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala untuk menjadi pedoman kepada kita. Tapi kita menafikan itu. Jadi maksudnya seolah menafikan. Al-Quran itu ialah kalamullah. Kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi menafikannya makna kita menafikan kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Menafikan arahan perintah, larangan. Dan secara ijmalnya dikatakan tidak ada hubungan. Saya tidak ada kaitan dah dengan Al-Quran. Tak payahlah awak nak baca Quran kepada saya. Atau daripada Islam. Ana bari'um minal Islam. Begitu misalnya dia kata macam. Saya lepas daripada Islam. Saya tak ada kaitan dengan Islam. Saya sudah putus dengan Islam. Saya sudah tolak 3 dah dengan Islam. Begitu. Misalnya. Itu makna gambaran mana tak ada hubungan dah dengan Islam. Pernyataan begitu menunjukkan bahasanya dia tu nak keluar daripada agama Islam. Jadi dia jatuh riddah. Dia tu menjadi murtad. Dan seperti mensenda-sendakan dengan Quran. Mempermain-mainkan dengan Quran. Jadi ini kita perlu mengambil langkah kehati-hatian. Untuk kita memahami situasi-situasi yang tertentu yang mana itu menunjukkan seorang itu mempersendakan Al-Quran atau tidak. Mempersendakan Quran, menghinakan dia. Tu ada di belakang. Jadi mensenda-sendakan dengan Quran, dia banyak wajah perkataan-perkataan. Itu sebagaimana dah saya sebut kemarin. Ada satu kitab, boleh cari kitab Tuhfatur Raghibin. Dalam tu ada banyak sekali senarai cara-cara ucapan yang boleh menyebabkan tergelincir akidah seorang itu daripada Islam. Banyak. Itu. Mempersendakan Islam, mempersendakan Quran itu ia macam-macam. Mempersendakan, mempermain-mainkan. Mempermainkan Quran, mempermainkan hukum Al-Quran. Mempermainkan orang panggil kedudukan Quran itu sebagai sumber hukum Islam. Menganggap Al-Quran itu adalah sama sebagaimana kitab-kitab lain ataupun buku-buku lain.
Itu ada. Nah, dalam dunia kita sekarang itu mereka memamerkan sikap. Jadi kalau daripada orang kafir itu kita tidak pelik lah. Tapi juga ada orang Islam sendiri yang mempermainkan Al-Quran. Maknanya membacanya dengan cara bukan dia. Mana Quran ini maknanya dia tidak memuliakan Quran, tidak menghormati Quran, mempersendakan hukum-hukum yang dalam Quran, ataupun mana-mana ayat. Seumpama ayat-ayat itu berbunyi, ada orang panggil bunyi-bunyi dia tu macam sebutan bahasa kita yang mempunyai makna yang tidak baik, ada juga. Lalu dia baca ayat itu dengan nada makna mempersenda-sendakan. Itu kita kena. Al-Quran itu ialah kalam Allah. Tidak boleh menyentuh mushaful Quran. Tidak boleh kita sentuh dia dalam keadaan kita itu tidak berwudu, mana kita berhadas kecil sekali. Begitu syariat meletakkan kedudukan Quran itu sangat tinggi. Allah Ta'ala sendiri meletakkan dia sebagai suatu kitab yang sangat dimuliakan. Lalu kita mempersenda-sendakan dengan Al-Quran. Mengatakan Al-Quran itu tidak boleh menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia pada zaman kita sekarang ini. Termasuklah orang panggil memperlekehkan kewibawaan Al-Quran itu sebagai suatu pedoman kepada kehidupan kita manusia. Mana bersenda-senda memperolok-olokkan Al-Quran. Ini yang kita bimbang anak-anak muda kita. Orang kafir itu dia memamerkan tindak-tindakan menghinakan Quran. Yang kita bimbang anak-anak muda kita tu dia di antara zaman sekarang orang suka nak mereka-reka perkara yang pelik-pelik untuk membuat konten umpamanya. Jadi sudah banyak dah orang Islam kita sendiri yang mempermainkan syariat Islam. Dia buat konten untuk channel YouTube dia. Namun begitu perlu ada suatu orang panggil, maknanya kita tidak boleh untuk menjustifikasikan, maksudnya menghukumkan mereka begitu saja. Maksudnya kita perlu menanya orang yang berbuat begitu, apa maksud dengan perbuatan mereka? Kan ada di dalam itu mereka yang dia buat konten, dia sembahyang di belakang dia jadi makmum itu ialah kipas-kipasnya. Ada yang buat konten berkahwin dengan kambing. Itu makna hukum syariat. Lalu kita kena bertanya mereka, mengapa mereka melakukan begitu? Apa maksud? Jadi yang hal-hal yang sebegitu kita perlu teliti untuk memastikan apa qasad, apa maksud gharak mereka melakukan begitu. Boleh jadi mereka itu menyindir orang-orang kampung, tidak pergi sembahyang Jumaat, boleh jadi. Tapi perbuatan itu walaupun untuk menyentuh tidak sayugianya dilakukan. Jadi maksudnya banyak orang itu makna dari segi ucapan-ucapan yang dikatakan sebagai joke, sebagai seloroh, sebagai jenaka. Orang mencari-cari idea-idea untuk membuat jenaka, untuk mentertawakan orang. Kadang-kadang mereka menggunakan perkara-perkara dalam agama ini untuk mendapat perhatian orang, untuk jadi ketawa. Jadi apa pun perkara yang kita buat, jangan sampai jadi kita ni termasuk dalam mempersenda-sendakan Al-Quran. Namun dengan tidak ada ilmunya tentang Islam, tak berapa tahu tentang Islam ini, itu boleh berlaku. Lalu dia kata saya tak tahu, begitu maksudnya mempersendakan ini. Itu tak apalah, kita kena ajar mereka. Didik masyarakat supaya memuliakan, mentazimkan Allah Ta'ala, memuliakan Rasul, kitabnya. Biar tahu sempadan-sempadan yang kita nak bercakap ini, dia ada sempadan dia. Yang tak boleh kita bercakap, yang boleh kita bercakap.
Dan yang adabnya, contohnya yang kita sudah belajar nih. Walaupun hakikatnya begitu sekalipun, tak boleh kita bercakap itu hukumnya haram. Sebab dia panggil jahat adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti membangsakan, menisnadkan suatu perkara yang tak baik itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kita kata kelemahan, kekurangan itu ialah daripada diri kita sendiri. Walaupun pada hakikatnya ialah daripada Allah Ta'ala. Kullu min indillah. Katakan ya Rasulullah. Semua perkara itu ialah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi menzahirkan hukum syariatnya. Syariat muqtadin menuntut menandaki kita beradab. Yakni perkara yang tak molek jangan dibangsa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun hakikatnya begitu. Jadi biar orang-orang kita ni makna mengetahui sempadan-sempadan yang mana boleh, mana tak boleh. Dan membacanya dengan qasad, dengan tujuan menolok-olokkan dengan dia dengan Quran. Dia baca atas jalan memperolok-olokkan. Seumpama dia baca, dia buat lagu-lagu yang nada-nada mengejek lah. Dia baca ni, tetapi ni, kerana Al-Quran itu ada cara membacanya. Membaca Quran itu tidak seperti membaca kitab-kitab, membaca hadis. Tak sama. Ada adabnya dan cara membacanya betulnya macam mana. Tu. Jadi orang yang kadang-kadang dia tu tahu serba sedikit tentang agama lalu, dia suka orang panggil berjenaka, dia buat. Itu kadang-kadang sampai kepada tahap memperolok-olokkan. Dan menghina akan dia akan Al-Quran. Seperti menjatuhkannya ni ada. Ni daripada kumpulan liberal lah ni. Islam liberal. Mereka membuat seminar dan dia sengaja jatuhkan Quran untuk menunjukkan Quran itu sama sahaja tarafnya seperti kitab-kitab yang lain. Tidak ada apa kehormatan. Yang kamu begitu memuliakan Quran itu apa? Dia jatuhkan Quran. Lalu dia mengatakan kepada audiennya, Al-Quran ini saya sengaja jatuhkan. Karena tidak ada apa-apa yang lebihnya Quran ini daripada kitab-kitab. Sama macam kitab-kitab. Untuk kita mendapat maklumat semata-mata. Begitu katanya. Itu menghinakan Quran. Dan memang orang kafir mereka menunjukkan kebencian mereka kepada Islam, kepada Quran. Lalu mereka membakar Al-Quran. Itu maknanya jadi membakar Quran itu, dia ada dua hal. Satunya ialah kalau tidak kerana yang kedua itu bermakna kerana ini menghinakan Quran maksudnya. Tapi satu lagi ada orang yang membakar Quran itu kerana nak melupuskan Al-Quran, Quran yang buruk. Kerana takut tidak terjaga. Quran itu dia ada pantangan dia, larangan dia. Kita tak boleh sentuh dia dalam keadaan kita berhadas. Dan takut-takut orang panggil, dia letak merata itu tidak boleh. Lalu yang dah Quran tu yang buruk, itu dibakar dia dengan tujuan untuk melupuskan dia. Kemudian dihimpunkan dia punya debu, abu bakaran saat itu dibuangkan ke laut umpamanya. Tu. Jadi kalau begitu tidak mengapa. Jadi ini mana kalau orang itu qasad dia membakar Quran. Sesuatu yang kita benci secara simboliknya kita bakar dia. Itu seringkali dipamerkan begitu untuk menunjukkan kebencian mereka. Ataupun untuk nak menaikkan kemarahan umat Islam. Itu sudah banyak acap kali sudah dilakukan begitu kepada kita orang Islam. Itu betul-betul menghinakan bagi Al-Quran. Jadi kalaupun bakar sekali lagi ditegaskan dia ada dua keadaan membakar Quran itu. Perbuatan itu makna dia menghinakan Quran itu.
Kerana itu sebagai satu simbol bahasanya, Quran ini makna saya benci kepadanya. Tetapi satu hal yang lain, situasi yang lain pula ialah membakar Quran itu dalam arti kata nak melupuskannya. Tu. Jadi kalau begitu tidak mengapa. Itu bergantung kepada qasad. Itulah perkataan menghinakan ini dengan perkataan ini perkataan menghinakan Quran. Tadi yang bakar itu makna perbuatan. Menghinakan Quran itu dengan kata-kata. Maknanya Quran ini layaknya duduk di dalam museum, ni buku antik. Itu menghina-hina dengan perkataan. Orang zaman sekarang ni biasa dah. Ialah orang kafir itu kita tidak pelik lah. Kerana mereka tidak beriman. Tetapi begitu dia ada kesan kepada orang Islam sendiri. Orang Islam juga terdidik jadi untuk jadi benci kepada Al-Quran. Ada umat Islam yang tidak tertarbiyah dengan akhlak Islam, dengan hukum hakam Islam. Jadi mereka tidak tahu, kurang tahu tentang Islam, tentang Al-Quran. Seperti perkataan yang membandingkan ada suatu buku yang lebih hebat daripada Quran. Itu menghinakan Quran. Dia membanding-bandingkan Quran. Dan ini buku ada di hadapan naskah Mushaful Quran. Dan dia memperleki-leki dengan perkataan dia. Maka itu juga boleh membawa kepada jadi riddah. Yang ketiga, sabab kepada jadi murtad ataupun terkeluar daripada agama Islam. Perbuatan seperti sujud kepada makhluk. Sujud sebagaimana yang kita maklum, sujud di dalam sembahyang itu. Adapun Nabi Adam alaihissalam begitu diperintah oleh Allah Ta'ala kepada malaikah untuk sujud kepada Nabi Adam. Tak kiralah bagaimana, walaupun sujud sebagaimana dalam sembahyang. Kalau itu perintah Allah Ta'ala, tak apalah, kerana Allah Ta'ala yang menyuruh. Perbuatan sujud itu dia tidak ada makna lain dah. Kalau kita ambil falsafah di dalam sembahyang gitu, dia kemuncak bermula daripada qiyam kita bertakbir ratul ihram dan takbir intaqal, kepada rukuknya, kepada i'tidalnya, kepada sujudnya, dan sehingga rakaat yang kedua tahiyat, semua tu perjalanan sembahyang itu, kata Syekh Daud Fatani, Allah Ta'ala sembahyang itu Allah Ta'ala berhadap kepada kita supaya kita berhadap kepadanya dengan rupa amdiyah, rupa kehambaan. Jadi kemuncaknya ialah apa dia? Sujud. Sujud tu, kerana kalau perbuatan sujud ini dilakukan kepada yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, itu sangat jelas. Itu bukan lagi isyarat. Itu suatu perkara yang sangat nyata, sangat jelas. Kerana perbuatan begitu tidak ada makna yang lain daripada menghinakan diri, ghayatul ibtihal, sehingga menghinakan diri. Kerana falsafahnya kita sujud itu, kita meletakkan dahi di tempat sujud. Dahi itu sebahagian daripada muka, di tempat yang kita pijak dengan kaki. Walaupun permaidani mewah sekalipun, layaknya dengan kaki. Bukanlah kerana permaidani yang mewah yang dibeli itu, maka kita pun tonyoh-tonyohkan muka kita. Tidak. Kaki juga layaknya. Jadi, muka kita adalah anggota zahir yang paling mulia. Muka kita ni dipanggil anggota zahir yang paling mulia.
Apa yang ada di dalam hati kita, dia akan terpancar, terekspresi pada wajah kita. Kita lapar, bulak muka-muka kerana lapar misalnya. Orang dapat mengenal pasti kita ni dalam keadaan lapar, sangat lapar. Muka yang menceritakan. Muka kita menceritakan kita malu pada masa ni. Dengan sebab perkataan orang yang kita rasa malu. Muka menceritakan. Muka kita menceritakan kita marah. Muka juga menceritakan kita kasih, kita cinta, kita rindu. Itu makna muka. Jadi, dengan sebab itu muka ini adalah anggota zahir yang paling mulia. Kalau muka ini sudah cukup kita tunjukkan kepada mukanya untuk menghinakan. Tapi kalau anggota yang lain kita tunjuk begitu, orang tidak akan terkesan. Jadi kita meletakkan dahi yang sebahagian daripada muka di tempat yang kita pijak dengan kaki kita. Di situlah istihdar. Kita dapat panggil makna hina diri kita. Dan keadaan punggungnya mesti lebih tinggi daripada kepalanya. Itu dari segi hukum fiqh. Malaikat kerana uzur. Sama pun tak boleh. Supaya kita dapat merasakan betapa hinanya kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kepala kita ni tempat kebanggaan kita. Bila kita dapat mencapai pencapaian-pencapaian yang hebat, kita orang akan tunjukkan kepalanya. Ini otak antarabangsa. Tidak ada orang yang menunjukkan punggungnya. Ini punggung antarabangsa. Tak ada. Punggung itu ialah tempat keluar najis. Lebih tinggi daripada kepala kita. Semasa kita sujud. Tu. Supaya kita dapat mengimbau rasa hina diri kita. Jadi, kalau perbuatan ini dilakukan untuk yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bermakna kita menghinakan diri kita dan meninggi-tinggi dan memuliakan benda tu dengan qadar yang berlebihan. Seperti kita orang Islam itu membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perbuatan sujud itu tidak ada makna yang lain melainkan makna-makna itu. Dengan sebab itu perbuatan sujud itu yang syirik kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu boleh menyebabkan jadi murtad. Seperti sujud kepada makhluk, sujud kepada berhala umpamanya. Ataupun tak semestinya berhala lah. Dan menghinakan mushaf seperti menjatuhkan dia pada tempat yang diluwati, tempat yang cemar, yang kotor. Tempat yang kalau di Kelantan ini, kalau di kampung zaman-zaman dahulu dia panggil Aicha. Aicha kerana zaman dahulu keadaannya rumah orang itu begitu dia ada jemore pelatayan di bahagian dapurnya itu, begitu membasuh berasnya, lauk pauknya semuanya, kencingnya semua di situ. Jadi di bawah itu air bertakum, Aicha dia panggil. Jadi ditohuk, dibuangkan kepada Aicha, air najis, tempat-tempat yang kotor, yang cemar dalam tun sampah sekarang. Maka itu adalah perbuatan menghinakan mushaf. Mushaf ataupun misaf ataupun mashaf. Mushaful Quran. Juga setengah daripada yang boleh menyebabkan terkeluar seorang itu daripada Islam, seperti menjatuhkan dia pada tempat yang diluwati. Tempat yang kita jejek. Demikian lagi hadis dan ilmu syarak lagu tu juga. Kita hadis, kita buang ke tempat yang kotor. Ataupun ilmu syarak seperti kita ilmu fiqh. Kita buang ke tempat pembuangan sampah. Dengan kosa untuk menghinakan dia. Dan memang perbuatan itulah maknanya. Dan adalah sangat ajib, sangat pelik lah.
Kalau seorang itu dia mengatakan dia tidak tahu pun cara perbuatan dia itu menghinakan Al-Quran. Contohnya dia membuangkan Quran itu ke dalam tong sampah. Apatah lagi penuh syarat dengan sampah. Jadi, dari sudut naluri kemanusiaan kita sepatutnya orang tu dia boleh tahu perbuatan begitu sangat-sangat tidak wajar, tidak patut, tak selayak. Jadi misalnya apabila seorang itu dia membuat mushaful Quran dalam tong sampah, dilihat oleh orang lain lalu menegurnya. Dia kata, kenapa kakak ni buat macam ni? Tak baik ni. Berdosa ke? Dia tanya ni. Jadi itu macam mana dia tu? Wallahu alam ni. Pengetahuannya. Benda yang macam tu pun yang sangat basic pun makna dia tidak tahu. Maksudnya ialah perbuatan-perbuatan itu nama dia menghinakan. Jenis perbuatan yang jelas, nyata menghinakan. Jadi itulah maknanya tiga perkara yang menyebabkan seorang itu jadi kufur, mana jadi terlokoh imannya, tercabut imannya. Dan apabila jadi murtad, dan apabila menjadi murtadlah oleh seseorang itu, wajiblah atas yang memerintahkan seperti raja. Jadi pemerintah wajib apa dia? Wajib pemerintah seperti raja menyuruhkan dia seorang itu kembali kepada Islam dengan mengucap 2 kalimah syahadah. Jadi bila kita melihat seorang itu begini, ada perbuatannya, perkataannya menghinakan Islam, Quran, Allah. Kita kena pergi dekat ataupun kita panggil dia, memperbetulkan kesalahan dia itu. Dan akhirnya menyuruh dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Karena kadang-kadang orang ni dia tidak tahu. Wajiblah kepada pemerintah dia menyuruhkan kembali kepada Islam dengan mengucapkan 2 kalimah syahadah. Dan taubat daripada dosa yang murtad ia dengan sebabnya. Dia jadi murtad itu dengan sebab apa dia? Dengan sebab menghinakan Al-Quran, mushaful Quran umpamanya. Maka dia kena bertaubatlah daripada dosa itu. Ya Allah, aku bertaubat, aku minta ampun kepadamu ya Allah. Sebab aku telah mencampurkan Al-Quranmu ya Allah. Itu dia kena niat lagi tu. Kata tu sunat saja. Dan niat dia kena maknanya dia bertaubat daripada dosa yang murtad ia dengan sebabnya. Sebab apa dia murtad? Kalau dia memperlekehkan agama Islam, memperlekehkan Allah, mempermain-main, bersenda-senda dengan Al-Quran, maka dia bertobatlah daripada dosa itu dosa. Dan dosa itu membawa kepada terbatal iman. Jadi dia bertobat dengan cara dia bersyahadah semula. Kemudian dia kena bertobat pula secara khusus. Dengan dosa yang menjadikan dia itu jatuh kepada jadi kufur. Apakah dosa itu? Tu. Maka jika enggan ia daripada kembali kepada Islam, maksudnya dihadapkan kepadanya dengan bertaubat, diberi penjelasan.
Jadi bercakap, bercecep berkira, dengan maksudnya ialah begitu beliau mana seseorang itu yang melakukan perbuatan itu perlu ditangkap lah kita kata. Maka dihadapkannya kepada seseorang yang akan mengenal pasti punca dia itu jadi murtad dan menggesa dia supaya bertaubat dengan taubat itu. Jadi wajiblah atas raja membunuh akan dia. Dengan sebab, maka jika enggan ia daripada kembali kepada Islam, kalau ia tak mau kembali kepada Islam, tak mau bertobat, degil. Itu makna degil lah. Karena degil lah. Degil itu adalah sifat teras kepada bangsa Yahudi. Ini hadiah. Jadi, degil dia tak mau masuk semula dari Islam, tak mau bertobat, maka berkewajiban kepada pemerintah Islam membunuh akan dia. Membunuh akan hukum had. Kerana murtad daripada Islam, keluar daripada Islam. Dan bermula jatuh seseorang di dalam dosa besar, ia lain daripada riddah, tiada menjadikan dia kafir. Jadi kenyataan daripada mu'alif kita ini ialah kerana dia kalau tidak ada apa-apa, masuk dari segi akidah, idea-idea, pandangan-pandangan yang bercanggah dengan akidah Islam yang sebenar. Jadi tidaklah disebutkan isu ini. Ini isu yang berlaku. Masalah dosa besar. Yang mana Mu'tazilah telah membuat onar juga di dalam hal ini. Dan ketika inilah pengasas kepada mazhab Mu'tazilah itu menonjolkan dirinya sebagai Mu'tazilah. Seorang yang sentiasa hadir dalam majalah ilmu Hasan Basri. Tapi akhirnya memberitahu dengan sendiri akidahnya macam mana. Dalam bab pandangan macam, dalam bab dosa besar. Dia cerita dia. Bermula daripada dia memanglah dengan pembunuhan Sayyidina Utsman, fitnah itu tak pernah berhenti. Sebagaimana kalau kita tahulah, kita baca sirah, kisah-kisah para sahabat. Ketika Nabi sudah wafat, berlaku peperangan saudara di antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah. Para sahabat ini, kita tidak boleh mencela mereka dan mengkritik mereka. Itu telah kita ikuti dulu deh. Ada. Jadi maksudnya kita hanya boleh mengetahui maklumat saja. Sejarah tentang para sahabat. Jangan ada cenderung kepada sebahagian sahabat dan tidak kepada sebahagian lain. Apabila ada berlaku pertembungan di kalangan mereka, itu adalah ijtihad masing-masing mereka. Jasa mereka terlalu besar dalam memertabatkan Islam. Dan jangan sekali-kali kita mempertikaikan. Sepertilah apa yang berlaku di antara Sayyidina Ali karamallahu dengan Muawiyah, berlaku peperangan. Jadi ramainya maknanya di dalam peperangan sadar antara Sayyidina Muawiyah dan juga Sayyidina Ali, begitu dalam keadaan-keadaan tertentu tentera Sayyidina Muawiyah itu begitu sudah nampak dah riak-riak kekalahan mereka. Lalu di atas nasihat seorang penasihatnya,
Mendesakan Sayyidina Muawiyah untuk berdamai dengan mengangkat Quran di hujung pedang. Lalu Nabi pun Sayyidina Ali pun bersetujulah untuk berdamai. Keputusan Sayyidina Ali ini tidak disenangi, bahkan marah. Ada sebahagian kecil daripada pengikut Sayyidina Ali itu mereka yang begitu sangat taksub dan paling memuliakan Sayyidina Ali. Tapi oleh kerana bagi mereka Sayyidina Ali telah melakukan satu kesalahan yang besar. Kerana berdamai dengan tentera Muawiyah. Yang mana pandangan Sayyidina Ali ini ialah mengambil kira pandangan majoriti. Jadi kalau dia ikut, yang minoriti ini boleh jadi mudaratnya lebih banyak. Jadi Sayyidina Ali dia faham, Sayyidina Ali faham ini adalah helah. Tetapi satu kumpulan yang didokongi oleh Abu Musa Asy'ari yang melihat dari sudut yang berbeza. Dia seorang yang agak lurus sedikit dalam bab politik ni, mana dia tak mengerti sangat. Jadi dia bersama dengan majoriti umat Islam pada masa itu pada yang hadir berpandangan untuk berdamai. Maka Sayyidina Ali dia berpihak kepada yang nak berdamai itu kerana itu adalah agama. Jadi apabila begitu, makna kumpulan yang tidak puas hati dengan Sayyidina Ali ini kerana mengambil kira pandangan Abu Musa Asy'ari dan akhir berdamai dengan tentera Sayyidina Ali. Begitu dia marah. Lalu mereka pun keluarlah daripada tentera Sayyidina Ali. Dia sedap sebenarnya cerita ni kalau tidak fana. Ni ada campuran fana pula ni. Jadi keluarlah mereka itu dan akhirnya mereka digelarkan sebagai Khawarij. Jadi mereka telah menuduh Sayyidina Ali karramallahu wajhah telah melakukan dosa besar kerana berdamai dengan tentera Sayyidina Muawiyah. Akhirnya mereka keluar daripada tentera Sayyidina Ali. Tidak cukup itu sahaja, bahkan dia tidak jadi selepas daripada itu, mereka mana Khawarij ini yang tidak berpuas hati dengan Sayyidina Ali. Yang mula-mula mereka menuduhkan Sayyidina Ali telah melakukan kesilapan yang besar. Dan akhirnya mereka Sayyidina Ali telah melakukan perkara yang boleh jatuh murtad. Jadi mereka menuduh Sayyidina Ali telah melakukan dosa besar. Tidak cukup dengan itu. Kerana kemarahan mereka tak dapat dipuaskan hati mereka lagi. Lalu mereka kata, akhirnya mereka mengatakan Sayyidina Ali telah melakukan dosa besar dengan sebab mengajar tentang akidah tauhid. Telah mengatakan dosa besar kerana telah berdamai dengan tentera Muawiyah. Itu selepas mereka dah keluar daripada tentera Sayyidina Ali. Akhirnya mereka menuduh Sayyidina Ali ini melakukan dosa besar. Tetapi tidak cukup dengan itu. Akhirnya mereka mengatakan orang yang melakukan dosa besar, maka hukum tadinya ialah jadi kafir. Jadi akhirnya pandangan mereka itu melarat-larat. Akhirnya mereka sangat mau. Yang asalnya kumpulan yang paling taat kepada Sayyidina Ali, akhirnya menjadi yang paling bermusuh kepada Sayyidina Ali. Akhirnya mereka menuduh Sayyidina Ali sebagai kafir. Waliyadzubillah.
Ya. Mana dosa ni? Jadi maknanya nih, daripada kembali kepada Islam, wajiblah atas raja membunuh akan dia. Dan bermula jatuh seseorang itu di dalam dosa besar, yang lain daripada riddah, tiada menjadikan dia itu jadi kafir. Saatnya kita bincang. Jadi nih, apabila Khawarij ini begitu mencanangkan bahasanya Sayyidina Ali ini telah melakukan dosa besar, dan hukum orang yang melakukan dosa besar itu ialah kafir, kata dia. Kata Khawarij ini. Dan perkataan mereka itu tersebar di kedai-kedai kopi. Nah, jadi orang pun tahu. Jadi dalam majlis Hasan Basri, majlis ilmu Hasan Basri, seseorang sempat bertanyakan kepada Hasan Basri. Kerana sekarang tu dah geger-geriuh dah orang mengatakan yang melakukan dosa besar itu hukumnya adalah kafir. Jadi, masyarakat jadi bingung, jadi tertanya-tanya, betul ke tak? Ada yang boleh terima, ada yang tidak. Yang tidak itu maknanya, bila dia berada dalam majlis ilmu Hasan Basri, dia bertanya kepada Hasan Basri, bagaimanakah hukum orang yang melakukan perkara yang tersebut yang boleh menjadikan riddah itu? Seperti perkataanlah, jadi apabila pertanyaan itu diajukan kepada Hasan Basri, wahai Tok Guru, maknanya sekarang geger-geriuh dah ada di kedai kopi, belum pada ni tak ada. Ada orang mengatakan orang yang melakukan dosa besar itu hukumnya adalah jadi kafir. Tu. Jadi beliau ini mana bertanya kepada Hasan Basri. Hasan Basri jawab, bahwasanya orang yang melakukan dosa besar itu tidak jadi kafir, hanya fasik kalau dia tak bertaubat, jadi fasik dan juga mubtadi'. Mubtadi' ni orang yang melakukan bid'ah. Itu kata Hasan Basri. Bila Hasan Basri kata macam tu, maka menyampuklah oleh seorang yang sentiasa hadir dalam majlis, nama dia ialah Wasil bin Atha'. Lalu dia mengatakan bahawasanya orang yang melakukan dosa besar itu tidak kafir, tidak mukmin dan tidak kafir. Bahkan dia berada di tengah-tengah antara kafir dan juga mukmin. Tetapi mukhalladun finnar, kekal dalam neraka juga. Jadi ini satu pandangan yang gharib, yang asing, yang tidak ada di dalam Islam begitu. Sebab itulah saya dah katakan dulu bahasanya selain daripada kita mengenali akidah yang shadiqah ini, yang betul ini, kena tahu juga akidah-akidah yang batilah, yang dipegang dan diamalkan berdasar kepada akidah yang sesat itu. Dalam masyarakat kita pun ada benda lagi itu. Wajib kita tu menegahkan perkara itu. Kerana itu akan mudaratkan orang ramai pula. Itu makna tiada menjadikan dia kafir dan tiada dikasihkan tiada menjadikan dia itu kafir dan tiada dihukumkan atas orang yang mubtadi' dengan kufurnya. Ila akhir, wallah subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiun alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-ilma khaifin wa inabatal mukhbitin wa syukra as-sabirin wa tabatas siddiqin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin.